di tangan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bersama saya Cikgu Siti Jamaliah binti Ahmad dari Ma'had Al-Ihya Asy-Syarif Semanggul, Perak. Hai, apa khabar semua? Cikgu harap anak-anak didik cikgu semua sihat walafiat hendaknya. Okey, hari ini cikgu nak berkongsi dengan anak-anak didik cikgu mengenai bidang pembelajaran 10.0 iaitu tajuk apa ya? Okey, betul tu. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah kimia dalam perubatan dan kesihatan. Kita akan mempelajari standard kandungan 10.1 iaitu perubatan tradisional, perubatan moden dan perubatan komplementari. Sebelum tu kita kena tahu dahulu standard pembelajaran kita pada hari ini. Terdapat 5 standard pembelajaran di dalam tajuk ini. Okey, yang pertama iaitu menerangkan ciri perubatan tradisional, moden dan komplementari. Yang kedua, menerangkan ubat-ubatan yang digunakan dalam perubatan tradisional, moden dan komplementari. Yang ketiga, mewajarkan penggunaan perubatan tradisional, moden dan komplementari. Yang keempat, menakul mengenai penggunaan ubatan dari sumber semula jadi dan buatan manusia dalam perawatan dan penjagaan kesihatan. Dan yang terakhir, yang kelima iaitu merumuskan kesan penyalahgunaan ubat-ubatan. Okey, yang pertama kita tengok dahulu berkenaan dengan perubatan tradisional. Okey, apa dia perubatan tradisional? Jadi, perubatan tradisional ini ialah kaedah perubatan yang menggunakan tumbuh-tumbuhan, haiwan dan bahan semula jadi yang diaplikasikan secara khusus mahupun gabungan bagi diagnosis dan merawat penyakit. Okey, setiap kaum di Malaysia, sama ada Melayu, Cina, India dan lain-lain mengamalkan kaedah perubatan tradisionalnya yang tersendiri. Antara ciri-ciri perubatan tradisional ialah yang pertama, rawatan menggunakan bahan semula jadi sama ada daripada tumbuhan mahupun haiwan. Yang kedua, keberkesanan rawatan tradisional ini lebih perlahan dan memakan masa. Yang ketiga, perubatan tradisional ini diwarisi dan diamalkan turun-temurun. Yang keempat, pembuktian keberkesanan adalah secara pengalaman. Dan yang kelima, kos rawatan yang rendah. Okey, kita tengok pula perubatan moden. Apa tu perubatan moden? Perubatan moden merujuk kepada campuran seni merawat dalam pelbagai ilmu sains yang mempunyai hubungan secara langsung dengan sains kesihatan dan perubatan. Perubatan moden ini melibatkan bidang-bidang seperti perubatan klinikal, penyelidikan perubatan dan pembedahan dalam mengubati penyakit dan merawat kecederaan. Okey, kita tengok pula ciri-ciri perubatan moden. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, rawatan menggunakan ubat-ubat sintetik. Yang kedua, menggunakan kaedah moden seperti pembedahan, rawatan laser dan juga radioterapi. Yang ketiga, rawatannya adalah lebih berkesan dan lebih cepat. Yang keempat, pembuktian keberkesanannya adalah secara klinikal. Dan yang kelima adalah kos rawatan yang sedikit mahal berbanding dengan perubatan tradisional. Kita tengok pula perubatan komplementari. Apa tu ya? Okey, jadi perubatan komplementari ini merupakan kepelbagaian kaedah dalam penjagaan kesihatan yang berasal dari pelbagai bentuk budaya sejak zaman berzaman dululah. Jadi kaedah ini merangkumi dua bahagian utama. Yang pertamanya adalah produk semula jadi dan yang kedua adalah senaman badan dan juga minda. Jadi ia juga boleh digunakan bersama dengan rawatan moden bagi merawat sesuatu penyakit seperti penyakit kanser. Apa pula ciri-ciri perubatan komplementari? Yang pertama, ia tidak melibatkan pembedahan dan juga jahitan terhadap tubuh badan. Yang kedua, tidak menggunakan ubat-ubatan terapeutik, dadah ataupun bahan sintetik kimia. Dan yang ketiga, ia mengambil kira pandangan pengamal perubatan sama ada moden ataupun
tradisional. Okey, jom kita tengok pula ubat-ubatan yang digunakan dalam perubatan tradisional, moden dan komplementari. Jadi, anak-anak didik cikgu kena tahu dahulu apa maksud ubat. Jadi, ubat ialah dadah atau bahan yang diambil untuk mengawal kesihatan, merawat atau mencegah penyakit. Ubat dan rawatan ini perlulah didapatkan daripada pihak-pihak yang bertauliah, yang pakar. Okey, yang pertamanya kita tengok ubat tradisional. Macam mana ubat tradisional ni? Jadi, ubat tradisional diperoleh daripada sumber semula jadi. Contohnya, tumbuhan dan juga haiwan. Dan ubat tradisional ni tidak diproses secara kimia. Jadi, ubat ini diamalkan sejak zaman dahulu kala. Sehingga hari ini, pelbagai jenis ubatan tradisional yang digunakan dalam kehidupan seharian. Kita tengok dulu contoh-contoh bagi perubatan tradisional ini. Yang pertama, kita tengok tentang aloe vera. Pernah dengar tak berkenaan aloe vera? Ataupun kita kenali dia sebagai lidah buaya. Jadi, lendiran daripada daunnya disapu pada kulit untuk mengurangkan kesakitan akibat daripada selaran matahari ataupun kita panggil sebagai sunburn. Ataupun kalau terkena benda yang panas, boleh juga disapu pada kulit. Yang kedua, kita tengok ginseng. Okey, jadi ginseng ni merupakan herba yang sangat popular digunakan dalam perubatan tradisional kaum Cina, di mana dia menggunakan ginseng ini untuk memelihara kesihatan badan. Yang ketiga adalah halia. Siapa tak tahu halia? Nampak sangat jarang masuk dapur. Okey, jadi halia. Halia ini selain daripada untuk memasak, dia juga melegakan bengkak dan sengal-sengal pada badan serta menghilangkan angin dalam badan. Okey, yang keempat iaitu pokok bunga raya. Jadi daun pokok bunga raya ini boleh melegakan sakit kepala dan merawat masalah keguguran rambut. Selain daripada itu, daun ini juga digunakan untuk menurunkan suhu badan ketika panas, di mana diambilnya daun, diramaskan airnya dan diletakkan di atas kepala. Dan yang kelimanya adalah quinina. Jadi kulit pokok quinina digunakan untuk membuat ubat bagi penyakit malaria. Itu berkenaan dengan tumbuhan. Macam mana pula dengan haiwan? Pada zaman sekarang pun telah banyak rawatan tradisional yang menggunakan haiwan. Salah satunya adalah penggunaan lintah. Kalau kita tengok geli kan? So lintah ini digunakan untuk menghisap darah kotor. Pernah dalam satu kajian menyatakan lintah ini dapat mengeringkan darah. Okey, kita tengok pula berkenaan dengan ubat, iaitu ubat moden, ubat tradisional dan juga komplementari. Jadi ubat moden dihasilkan di dalam makmal untuk kegunaan ramai dan dijual di pasaran secara meluas. Ubat moden ini terdapat dalam pelbagai bentuk, sama ada pil, kapsul, pasta, ampaian dan larutan. Banyak kan? Jadi ubat-ubat ni bergantung kepada pergunaannya. Dan ubat-ubat ini boleh dikelaskan kepada 3 jenis. Yang pertama, jenis analgesik. Yang kedua, jenis antibiotik. Dan yang ketiga adalah jenis psikoterapeutik. Yang pertama adalah ubat jenis analgesik. Jadi ubat ini adalah untuk melegakan kesakitan. Okey, contohnya adalah aspirin, paracetamol dan Codeine. Ubat yang kedua adalah jenis antibiotik. Ingat lagi tak cikgu dah sebut tadi? Jadi ubat ini adalah untuk membunuh dan menghalang pertumbuhan bakteria berjangkit. Ia dihasilkan daripada kumpulan mikroorganisma seperti fungus ataupun bakteria yang boleh melawan bakteria penyebab penyakit tersebut. Okey? Jadi antibiotik ini dihasilkan melalui sintesis bahan kimia dan antibiotik perlu dihabiskan mengikut dos yang diberikan untuk memastikan bakteria dapat dihapuskan. Contoh antibiotik adalah penicillin. Yang keduanya adalah streptomycin. Yang ketiga adalah ubat jenis psikoterapeutik. Ubat ini adalah untuk merawat pesakit psikiatrik. Jadi ubat ini tidak boleh diambil sewenang-wenangnya dan perlu mengikut dos yang ditetapkan oleh doktor. Kenapa? Sebabnya ia menyebabkan perubahan perasaan, pemikiran dan juga kelakuan seseorang. Jadi ubat ini boleh dikelaskan kepada 3 jenis pula. Yang pertama, jenis stimulan. Stimulan ini adalah untuk merangsang dan mengaktifkan kekuatan otak, badan dan
perasaan pesakit. Contohnya adalah amfetamina. Yang kedua adalah ubat jenis antidepresan. Ini adalah untuk mengawal kemurungan. Contohnya adalah imipramine dan imitriptyline. Yang ketiga adalah jenis antipsikotik. Ini merupakan ubat untuk penenang. Contoh ubat penenang ini adalah tranquilizer. Tersasul-sasul nak sebut ya. Barbiturat, dozapine dan juga haloperidol. Okey, boleh lagi ya? Boleh kita teruskan? Okey, kita tengok pula perubatan komplementari. Jadi perubatan komplementari ini pula dia tidak hanya memfokuskan kepada usaha merawat penyakit seseorang, tetapi ia juga memastikan pesakit sihat secara holistik daripada segi fizikal, mental dan juga emosi. Perubatan komplementari ini merupakan rawatan tambahan yang dilakukan bersama dengan perubatan moden dalam merawat penyakit. Okey, antara kaedah yang digunakan dalam rawatan komplementari ini adalah yang pertama kita tengok acupuncture. Okey, pernah tengok tak pasal acupuncture? Jadi acupuncture ini di mana jarum steril dimasukkan ke dalam titik-titik tertentu pada kulit yang disebut sebagai titik acupuncture dan kemudian dimasukkan secara perlahan dan juga lembut. Ia dapat merangsang sistem saraf untuk melegakan kesakitan. Acupuncture ni boleh digunakan di seluruh badan. Rawatan yang kedua iaitu chiropractic. Apa benda chiropractic? Ia tidak menggunakan ubat, sebaliknya menggunakan kemahiran ahli chiropractor untuk membetulkan semula kedudukan tulang menggunakan tangan. Ia berkesan untuk merawat sakit belakang dan leher, sakit sendi, sakit kepala dan kecederaan sukan. Jangan sesekali buat di rumah ya. Ini memerlukan kepakaran untuk melakukan chiropractic ni. Rawatan yang ketiga pula ialah urutan tradisional. Jadi urutan tradisional ini merupakan kaedah untuk memanipulasi tisu lembut badan menggunakan tangan, jari jemari dan juga penumbuk. Ia dapat melegakan keresahan, kesakitan, keletihan, ketegangan otot dan masalah urat saraf. Yang keempat apa pula? Iaitu rawatan secara homopati. Ubat homopati diberikan kepada pesakit berdasarkan gejala yang ditunjukkan ataupun dimaklumkan oleh pesakit tersebut. Contohnya seperti demam, rasa sakit ataupun batuk. Ubat ini adalah untuk menguatkan keupayaan tubuh melawan penyakit yang menyerang. Dia bukanlah bertujuan untuk membunuh kuman penyakit tersebut. Yang kelima ataupun yang terakhir iaitu terapi herba. Jadi ia menggunakan tumbuhan ataupun bahagian tumbuhan yang lain seperti akar ataupun daun, di mana tumbuhan ini memiliki khasiat untuk mengubati penyakit. Ia lebih diyakini oleh orang ramai kerana sumber semula jadinya tidak mendatangkan kesan sampingan ataupun tidak mengandungi kandungan dadah yang boleh memudaratkan kesihatan. Jom kita tengok pula penggunaan ubatan buatan manusia dan ubatan daripada sumber semula jadi. Jadi ubat ini terhasil daripada dua sumber ya. Ingat ya, dua sumber iaitu daripada buatan manusia iaitu sintetik ataupun daripada sumber semula jadi. Jadi selalunya lah ubat tradisional biasanya digunakan dan diperolehi daripada sumber semula jadi. Manakala ubat moden kebanyakannya adalah dihasilkan oleh manusia dengan menyediakan sebatian kimia yang mempunyai struktur molekul yang sama atau hampir sama dengan struktur molekul bahan aktif dalam sesuatu ubat tradisional. Kita tengok pula perbezaan antara ubat buatan manusia dengan ubat daripada sumber semula jadi. Ada 4 perbezaan di mana ubat buatan manusia di mana ia dihasilkan di makmal dan dikomersialkan. Contohnya adalah vitamin C yang dibuat dalam bentuk pil. Okey. Yang kedua, perlu diambil secara berterusan ataupun berhenti apabila sembuh. Yang ketiga, bukti penyembuhannya adalah berdasarkan ujian klinikal. Dan yang keempat, ia berisiko. Ingat ya, dia berisiko mendapat kesan sampingan jika digunakan tanpa nasihat daripada doktor. Dan yang kedua adalah apabila pesakit itu tidak mengikut dos yang betul. Untuk ubat daripada sumber semula jadi pula ialah ia diperoleh daripada tumbuhan dan juga haiwan. Contohnya vitamin C kita boleh dapat daripada mana? Daripada buah-buahan. Okey, jadi ia perlu diambil atau diamalkan secara berterusan dalam jangka masa yang
lama supaya ia berkesan. Bukti penyembuhannya adalah melalui kepercayaan dan pengalaman orang terdahulu. Dan sama juga dengan ubat buatan manusia. Jadi, ini juga berisiko mendapat kesan sampingan jika digunakan tanpa nasihat daripada doktor ataupun pesakit tidak mengikut dos yang betul. Jangan sesekali terlibat dalam penyalahgunaan ubatan. Jadi cara menggunakan ubat-ubatan yang salah, contohnya dia bukan bertujuan untuk penyembuhan penyakit ataupun dia mengambil ubat tidak mengikut preskripsi doktor, itu adalah salah ya. Dia boleh mengakibatkan risiko kesan sampingan. Yang terakhir kita tengok kesan penyalahgunaan ubat-ubatan. Jangan sesekali salah menggunakan ubat-ubatan. Okey, antara kesan-kesannya adalah yang pertama boleh menyebabkan kematian. Yang kedua, menyebabkan ubat itu akan kurang berkesan untuk melawan penyakit. Okey, yang ketiga, menyebabkan kesan sampingan yang lain. Contohnya adalah alahan, muntah, sakit kepala, demam dan juga pengsan. Dan yang keempat, menyebabkan ketagihan ubat jika diambil secara berlebihan. Contohnya, ubat apa yang menyebabkan ketagihan? Iaitu ubat batuk. Okey, jadi sekarang anak-anak murid cikgu dah faham berkenaan dengan perubatan tradisional, perubatan moden dan juga perubatan komplementari. Jom kita uji minda. Okey, dekat sini cikgu ada bagi 4 soalan untuk menguji minda semua. Okey, jadi yang pertama, nyatakan 3 kaedah perubatan yang diamalkan pada masa kini. Yang kedua, nyatakan 3 jenis ubat moden dan berikan contoh bagi setiap satunya. Yang ketiga, Amy mengalami sakit kepala dan bertegas untuk tidak mahu mendapatkan rawatan di klinik. Sebagai rakan, cadangkan 1 ubat tradisional yang boleh digunakan oleh Amy untuk merawat sakit kepala. Dan soalan yang keempat, berikan 2 contoh perubatan komplementari dan 2 sebab sesetengah pesakit memilih perubatan tersebut. Jawapan bagi uji minda ini, murid-murid boleh bincang bersama-sama dengan cikgu sains masing-masing. Okey, cikgu harap anak-anak murid cikgu semua boleh faham berkenaan dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu perubatan tradisional, perubatan moden dan juga perubatan komplementari. Okey, kita jumpa lagi. Bye-bye.